A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Saya merupakan perancang harta pusaka Islam di As-Salihin Trustee Berhad. Okey, ini adalah nombor telefon saya 0112555169. Tuan-tuan boleh saja hubungi saya di nombor ini, ataupun tuan-tuan nak jumpa saya, boleh saja set appointment di sini. InsyaAllah kita boleh berjumpa di Kelana Jaya ataupun di kedai ataupun di mana-mana tempat yang tuan-tuan dan puan-puan selesa. Mungkin sahaja di rumah ataupun di satu tempat yang privasi untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah khidmat yang dijalankan oleh As-Salihin Trustee Berhad. Okey, kami ada membuat wasiat, kami boleh menjadi wasi dalam wasiat, boleh mentadbirkan harta pusaka, boleh membuat pemegang amanah untuk amanah hayat, serta dokumen wakaf, deklarasi hibah, serta perolehan aset perolehan bersama, iaitu yang ni kita panggil sebagai deklarasi harta sepencarian. Maknanya deklarasi itu sebelum berlakunya trigger event telah dibuat documentation untuk memudahkan proses yang akan datang. Okey, ini adalah nombor telefon saya. Boleh saja hubungi saya di nombor ini. Okey, kita teruskan untuk kira-kira faraid. Kira-kira faraid. Bergegar pula Okey, saya nak buat contoh di mana ada beberapa kes. Maksud saya pertama sekiranya ada anak lelaki sahaja. Anak lelaki seorang je. Yang kedua saya nak buat kalau ada bapa sahaja. Bapa memanglah seorang, takkan ada 2, 3, 4, 5 bapa. Ada hanya bapa satu-satu saja, bapa kandung tu saja. Seterusnya saya nak buat sekiranya ada anak lelaki ni seorang, satu orang. Ada anak lelaki seorang. Okey, yang ketiga, anak lelaki seorang dan bapa. Ini kes yang ketiga. Seterusnya saya nak buat sekiranya ada anak lelaki seorang, ada, dan ibu. Ibu pun seorang je. Takkan ada 2, 3, 4, 5 ibu. Takkan ada. Ibu kandung sahaja. Ibu yang melahirkan dia sahaja. Dan seterusnya saya nak buat sikit lah. Kalau ada anak lelaki seorang, ada ibu, ada bapa. Okey, kita akan tengok 5 kes ini. Saya buat highlighter saya sikit lah Boleh? Saya buat warna pink sebab saya suka warna pink. Boleh je buat warna lain pula. Okey, kita akan tengok satu persatu kes ini. Semoga satu persatu kes ini menjawab persoalan yang ditanya, insya-Allah. Okey, saya akan jawab. Pertama, kalau ada satu orang anak lelaki saja. Anak lelaki ada satu orang. Macam mana kita nak buat? Sebab anak lelaki ini merupakan waris fardu, waris yang utama, waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa pun, waris yang kuat. Kalau orang kampung panggil waris kuat, maka anak lelaki ini akan dapat satu per satu. Maksudnya semua tu adalah milik dia, ataupun kita tulis 100%. 100% milik anak lelaki ini. Ni satu Jangan salah faham pula ni. Ni 1%. Maknanya anak lelaki ni kalau mak ayah dia tinggalkan 100,000 itulah milik anak lelaki itu.
Seterusnya adalah sekiranya yang kedua ada bapa sahaja. Okey. Ini merupakan waris fardu juga. Waris fardu yang mana dia akan dapat 1/6. Tetapi bapa ini juga merupakan waris asobah. Asobah tu maksudnya kalau dia satu-satunya yang ada, dia akan dapat 1/1. Maknanya kalau dia ada satu-satu je yang meninggal itu adalah lelaki ataupun perempuan, tak kisah. Kalau yang meninggal itu adalah lelaki dan dia ada bapa seorang-seorang, dia tak ada adik-beradik, tak ada kalau adik-beradik, kalau ada bapa takkan mendapat apa-apa bahagian. Okey, tak ada isteri, tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, tetapi ada bapa je, ibu pun tak ada juga. Kalau ada adik-beradik pun, adik-beradik tidak akan mendapat bahagian ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada bapa, adik-beradik akan terhalang kerana bapa yang menghalang adik-beradik itu. Okey, kalau ada bapa saja maka 1/1 ini milik bapa. Sebab apa? Sebab tak ada waris-waris yang lain dah. Tiada waris-waris yang lain dapat mewarisi. Maka bapalah yang mendapat semua bahagian sebab bapa ini merupakan waris ashabul furu'. Dia dapat bahagian juga di bahagian dalam Al-Quran telah ditetapkan juga, dan dia juga merupakan waris asobah. Asobah itu apa? Asobah baki. Asobah merupakan baki. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Sekiranya, okey, yang ni saya akan buat petok lah sikit. Yang ketiga adalah anak lelaki ada seorang. Anak lelaki satu orang. Bapa. Okey. Kalau begini bahagiannya, begini ada warisnya begini, maka kita akan tahu bapa akan mewarisi 1/6. 1/6 ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-11 menyatakan bapa akan dapat 1/6 sekiranya ada keturunan. Keturunan di sini keturunan lelaki. Maka keturunan lelaki ini, anak lelaki ini, dia akan dapat asobah. Asobah itu apa? Asobah itu adalah baki. Maka 5/6 untuk anak lelaki ini. 5/6 untuk anak lelaki. Sebab apa? Sebab satu tu nombor bulat, tolak dengan 1/6. 1 tolak 1/6, maka bahagian untuk anak lelaki adalah 5/6. Sebab apa? Kan kalau ikut dalam pengiraan matematik, 1 ni sama dengan 6/6. Sebab apa 6 pula Syed Suhani? Sebab penyebut ini adalah 6. Jadi kita ambillah 6 untuk kita mudahkan kerja kita. Okey, 6/6 tolak 6/6 tolak dengan 1/6 jadi 5/6. Inilah bahagian untuk anak lelaki. Yang ini adalah untuk bahagian anak lelaki ini. Okey, saya harap ia jelas kenapa ini 5/6. Okey, seterusnya adalah bahagian untuk ibu. Ada waris, kita buat sama juga. Ada anak lelaki seorang, ada ibu. Okey, bahagian ibu telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ibu dapat 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab adanya keturunan, adanya furuk, adanya anak lelaki ini. Bila ada anak lelaki ini, maka ibu dapat 1/6. Okey, sama juga macam ini. 6/6 tolak dengan 1/6 jadi asobah untuk anak lelaki 5/6. Ini adalah asobah untuk anak lelaki. Sama sahaja jalan
jalan kerjanya adalah sama dan tidak berbeza. Sebab apa? Penyebut dia sama sahaja. Okey, seterusnya soalan yang keempat, soalan yang keempat, soalan yang kelima pula. Soalan yang kelima, sekiranya waris yang ditinggalkan, nampak tak? Okey, nampak. Waris yang ditinggalkan adalah kita buat ni dulu lah. Ibu, bapa, anak lelaki seorang. Maka ibu dapat berapa? Ibu akan dapat 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab adanya keturunan, adanya furuk, adanya anak lelaki ini. Bapa dapat apa? Bapa dapat 1/6. Sebab apa? Sebab adanya anak lelaki ini. Kalau anak puang, bapa akan dapat 1/6 campur asabah. Tapi ni anak lelaki. Bila anak lelaki, maka bapa akan dapat 1/6 tanpa ada asabah. Okey, maknanya asabah ini akan dapat kepada anak lelaki ini. Maka kita buat jalan kira macam ni jugalah. 6/6 tolak 1/6 tolak 1/6. Ini untuk ibu, ini untuk bapa. Maka 6 tolak 1 tolak 1 jadi 4/6. Ini adalah jalan kerja. Jadi untuk anak lelaki ini adalah 4/6. Jadi kita ambil lah, kita letak kat sini. Jadi ini adalah jalan kerja. Sekejap saya garis. Ini adalah jalan kerja untuk membezakan sekiranya ada anak lelaki, ada bapa, ada anak lelaki dengan ibu, dan ada anak lelaki, ibu dan bapa. Kita boleh tengok perbezaan setiap satu.